Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Hisham bin Zakaria, nombor matrik 060823. Dalam video ini saya akan membentangkan hasil tugasan transliterasi teks Jawi klasik yang saya lakukan terhadap kitab Buri Al-Tulab pada jilid 1 halaman 231. Saya akan membentangkan intipati ataupun hukum-hukum yang disebut oleh pengarang asal ini pada kitab ini dengan huraian yang lebih lanjut dengan huraian atau tambahan daripada saya sendiri. Halaman ini ada sebahagian daripada bab solat dua hari raya, bab solatul aidain, di mana menyebut berkenaan dengan perkara sunat dan makruh ketika menyambut hari raya, dan juga penerangan sedikit penerangan berkenaan dengan takbir pada solat dua hari, takbir dalam solat dua hari raya ini. Okey, saya mulakan. Yang pertama sekali, makruh mengerjakan solat hari raya ini di kawasan padang. Sekiranya tak ada halangan di masjid. Tapi kalau ada halangan, sekiranya mengerjakannya di dalam masjid disebabkan jemaah terlalu ramai, terlalu sesat, jadi dibolehkan mengerjakannya di padang. Tapi hukum asalnya adalah makruh. Jadi sekiranya tidak ada halangan untuk mengerjakannya di masjid. Seterusnya, sunat berjaga ataupun bangun qiyamul lail dengan beribadat kepada Allah seperti solat, membaca Al-Quran atau zikrullah, berzikir, dalam masa sama menghidupkan malam dua hari raya itu, pada malam 1 Syawal dan malam 10 Zulhijjah, dan hukumnya sunat juga. Dan seterusnya, sunat juga mandi pada kedua hari raya itu, bermulanya masuk waktu tengah malam, dan waktu yang paling afdal adalah pada waktu subuh selepas terbitnya fajar pada kedua hari raya itu. Dan hukum ini juga umum bagi semua golongan, termasuklah perempuan yang haid dan nifas sekalipun, dan juga kanak-kanak yang masih kecil boleh beramal dengan amalan ini, dengan hukum ini. Yang seterusnya, bagi sunat berhias diri dengan memakai bau-bauan yang wangi pada hari raya. Seterusnya, makruh bagi perempuan memakai bau-bauan dan berhias, dan juga sekiranya mereka ingin pergi keluar untuk solat hari raya, sunat untuk memakai pakaian yang ala kadar sahaja, yang sederhana, yang tidak terlalu boleh menimbulkan fitnah, yang boleh menggoda lelaki-lelaki, takut berlakunya fitnah. Sunat memakai pakaian yang sederhana sahaja, dan yang paling penting pakaian itu suci untuk solat. Seterusnya, makruh bagi perempuan yang mempunyai kemuliaan, yang kedudukan yang mulia, tak kira muda ataupun tua, makruh sekiranya mereka ini pergi keluar untuk solat hari raya, maknanya solat hari raya berjemaah di khalayak ramai itu. Dan juga makruh bagi perempuan-perempuan yang muda, walaupun antara sebahagian mereka itu ada yang memiliki kehinaan pada diri mereka itu sekalipun, makruh juga. Dan bagi isteri itu tidak mendapatkan keizinan suami untuk keluar untuk solat hari raya. Begitu juga dengan hamba perempuan tidak mendapat keizinan daripada tuannya ataupun orang yang ada hak kuasa, ada kuala ke atasnya, itu tidak mendapat keizinan daripadanya. Jadi tidak boleh, tidak harus sehinggalah mendapat keizinan untuk keluar. Itu juga dengan perempuan yang tidak keluar solat, hanya berada di rumah. Sunat berhias juga. Jadi sekarang hari raya itu hari yang untuk bergembira, dan boleh berhiaskan diri, mencantikkan penampilan diri. Dan juga fitrah seorang perempuan itu juga yang suka kepada kecantikan dan juga berhias. Sunat juga bagi mereka yang yang keluar untuk pergi solat hari raya itu, pergi pada awal-awal pagi, pada waktu awal pagi, kecuali bagi imam lebih afdal pergi pada waktu yang hampir-hampir untuk dirikan solat hari raya berjemaah itu di masjid. Dan sunat pergi mereka itu, mana semualah golongan yang pergi keluar untuk solat hari raya itu
Sunat berjalan dalam keadaan berjalan kaki sekiranya berkemampuan, tiada keuzuran. Dan sunat juga perjalanan pergi dan balik itu pada jalan yang berbeza, dan jalan yang balik itu lebih singkat, lebih dekat dengan rumah berbanding jalan untuk pergi ke masjid itu lebih afdal, lebih baik hukumnya sunat. Dan juga sunat bagi imam itu menyegerakan untuk keluar pergi solat hari raya. Untuk solat hari raya Aidil Adha kena segera supaya lebih awal dirikan solat hari raya itu secara berjemaah di masjid untuk memberi laluan kepada ibadat korban yang akan dilakukan pada pagi hari raya itu, supaya tempohnya menjadi lebih lama. Berbeza dengan solat hari raya Aidilfitri, sunat bagi imam itu melewatkan sedikit masa untuk keluar untuk pergi ke masjid, kerana ia mengimamkan solat hari raya, supaya waktu mengeluarkan zakat fitrah itu menjadi agak lama sedikit sebelum dilaksanakan solat hari raya berjemaah itu di sesuatu kawasan di kampung. Kerana apabila didirikan solat hari raya Aidilfitri ini, maka dah berakhir waktu untuk tempoh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sunat makan dan minum sebelum keluar untuk solat hari raya Aidilfitri berbeza dengan solat hari raya Aidil Adha. Sunat makan dan minum selepas balik daripada mengerjakan solat hari raya. Dan sunat untuk makan daging korban, daging hasil daripada sembelihan korban. Sunat makan hasil daging korban itu pada hari raya dan seterusnya, berkenaan dengan pengarang menyebut berkenaan dengan beberapa perkara berkaitan dengan solat dua hari raya ini. Dibacanya as-salatu jami'ah sebagai ganti kepada lafaz iqamah. Maksudnya sebelum didirikan solat hari raya itu dibacanya as-salatu jami'ah, bukannya lafaz iqamah, kerana lafaz iqamah itu khusus untuk solat fardu. Dan bermulalah solat hari raya itu selepas bacaan as-salatu jami'ah. Dan solat hari raya itu 2 rakaat. Segala rukun, syarat, perkara sunat baginya itu sama dengan solat-solat yang lain, solat fardu, solat sunat yang lain, dan berbeza dengan beberapa perkara. Dan salah satunya adalah sunat bertakbir dalam solat hari raya ini. Takbir itu 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua mengikut mazhab Syafi'i. Ini hanya khusus untuk solat 2 hari raya ini, dan disebut secara lebih terperinci oleh pengarang ini pada halaman ini berkenaan dengan takbir 7 kali takbir 7 kali ataupun 5 kali ini pada 2 rakaat itu. Maksudnya pengarang ini menyebut lebih terperinci berkenaan dengan takbir, sunat takbir pada solat hari raya ini, di mana sunat takbir dalam solat hari raya ini selepas takbiratul ihram dan sebelum bacaan al-Fatihah, dengan ada keyakinan, maknanya yakin dengan bilangannya bertakbir itu, dan ia tidak termasuk dengan takbiratul ihram dengan takbir rokok, dan mengangkat kedua-dua tangan berbetulan dengan bahu setiap kali bertakbir itu sunat, seperti sama perbuatannya seperti takbiratul ihram. Dan waktunya yang lebih terperinci untuk takbir ini, sunat takbir ini, antara membaca wajah tu dengan a'udzu selepas membaca wajah tu dalam doa iftitah, dan sebelum a'udzu pada awal-awal permulaan isti'azah yang diikuti oleh basmalah dan juga bacaan al-Fatihah selepas itu. Dan ada beberapa permasalahan yang disebut oleh pengarang ini berkaitan dengan tempoh takbir selepas bacaan wajah tu dengan sebelum a'udzu. Jika baca takbir itu kemudian daripada membaca a'udzu, selepas membaca a'udzu selepas isti'azah itu, maksudnya selepas membaca isti'azah dan tidak kira lah lama ataupun dekat, tapi takbir kemudiannya
tidak ada masalah, tidak mengapa, sunat juga. Berbeza dengan beberapa keadaan di mana ia tidak harus, dengan keadaan macam ni, tidak harus dilakukan oleh makmum, iaitu memulakan baca Al-Fatihah mendahulukan daripada takbir dengan sengaja, secara seseorang itu sengaja ataupun lupa ataupun bebal dengan tindakannya itu. Begitu juga dengan imam. Sekiranya imam mulakan baca Al-Fatihah itu mendahulukan takbir ataupun mendahulukan daripada sempurnanya 7 kali makmum itu bertakbir, maksudnya makmum belum lagi sempurna untuk takbir 7 kali pada rakaat pertama, contohnya imam telah mendahulukan bacaan Al-Fatihah itu, maka luputlah takbir itu kerana tidak sah, tidak terbatal. Tetapi solat itu masih lagi sah, tidak just, tapi mungkin kurang kesempurnaannya, kurang kesempurnaan solat hari raya itu. Dan jangan dibawa lagi sunat takbir itu daripada Al-Fatihah itu, kerana tidak harus keadaan macam itu. Jadi itu sahaja pengkongsian saya berkenaan dengan intipati dan hukum-hukum berkenaan dengan halaman ini, 231 ini dalam jilid 1 kitab Bughyatul Mini. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.